وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Amma ba'. Alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita itu berhenti pada muka surat 73. Pada muka surat 73 pada perenggan yang keberapa ni? 1, 2, 3, 4. Perenggan keempat lah lebih kurang. Jadi kata pengarang rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, qala Syekhul Musannif al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, la an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'a al-Qur'ana kullah. Okey. Artinya demi Allah aku lebih suka membaca satu surah secara tartil berbanding membaca surah seluruh kandungan Al-Quran. Jadi apa maksud membaca Al-Quran secara tartil? Maksudnya ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dibaca Al-Quran itu secara perlahan-lahan. Kan, warattilil Quran tartila, kan, dalam ayat sebelah tu disebut artinya bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi maksud baca Al-Quran dengan tartil tu macam mana? Dia baca perlahan. Kalau nak tengok orang yang baca tartil ni, saya rasa wallahualam lah adakah itu tartil ataupun lebih slow daripada tartil, tapi lebih kurang macam tu lah, iaitu boleh tengok rakaman Syekh Mahmud Khalil Al-Khussari. Okay, boleh buka YouTube lagi, tengok bacaan Syekh Mahmud Khalil Al-Khussari. Syekh Mahmud Khalil Al-Khussari. Tu Syekh Mahmud Khalil Al-Khussari ni dia dipanggil Syekhul Qurra. Dia ni syekh kepada ulama-ulama qiraat lah, ulama-ulama Al-Quran di Mesir. Kan? Dia ni adalah syekh kepada ulama-ulama Al-Quran di Mesir. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia baca tartil. Kalau nak tengok macam mana cara pembacaan tartil, boleh tengok cara Syekh Muhammad Khalil Al-Khussari baca Quran. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kata Ibnu Abbas, dia kata aku lebih suka baca Al-Quran dalam keadaan tartil daripada aku baca seluruh Al-Quran tapi baca dengan laju lah, maksud dia. So ini sebenarnya dia ada pro and cons lah, kan. Dia ada pro and cons. Ada orang dia lebih suka baca laju, kan. Ada orang dia suka baca perlahan. Dia terpulang lah mana-mana, kan. Dia terpulang mana-mana, tetapi yang penting baca tu elok-elok. Tetapi kalau yang terbaiknya ialah kalau dia baca slow-slow lah. Tapi ini preference lah. Maksudnya preference. Baca slow-slow ni bagus, kita boleh tengok satu-satu, kita boleh baca dengan sebutan yang baik dan sebagainya, kan. Dia bagus. Okay. Mungkin lambat, nak khatam tu lambat lah. Macam orang biasa baca surah Baqarah ni dalam sejam lebih je. Syekh Mahmud Khalil Al-Khussari ni kalau rakaman dia 2 jam lebih ke dekat 3 jam. Kan. So kita kata lambat lah, slow lah. Tetapi dibaca tu Masya Allah bagus. Okay. Selain itu pembaca Al-Quran dilarang untuk membacanya terlalu laju. Terlalu laju ni, cara ini dinamakan sebagai Al-Haddu. Al-Haddu ni baca laju. Tapi laju macam mana? Laju sehingga tak dengar bunyi lah. Maksudnya tunggang langgang lah, bacaan dia tu tunggang langgang. Sebuah hadis yang sabit daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang lelaki berkata kepadanya, inni aqra'ul mufassala fi rak'atin wahidah. Wa qala Abdullah bin Mas'ud, hal haza kahadzan kahadzi syi'ri, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'a. Artinya aku membaca surah Al-Mufassal. Surah Mufassal ni surah-surah pendek lah. Okay.
Surah Al-Mufassal ni tengok dekat nota kaki bawah tu dia kata apa? Surat 74. Dia kata mengikut majoriti ulama mazhab Syafi'i menyatakan surah Al-Mufassal bermula dari surah Al-Hujurat hingga surah An-Nas. Jadi maksudnya ayat pendek-pendek je. Paling panjang pun dalam 2 muka surat macam tu lah. 2 muka surat, 1,5 muka surat, 2 muka surat. Itu kira panjang, itu kira surah Mufassal. Tiwal Al-Mufassal. Okay. Dia ada qisar Mufassal dia. Dia ada surah qisar. Dia ada tiwal, dia ada ni lah, dia ada yang sederhana. Ini kira kategori sederhana. Jadi ada orang yang sederhana ni dia membaca dalam satu rakaat, maka Abdullah bin Mas'ud berkata cara ini dikira laju. Sama seperti lajunya mengalunkan syair. Sesungguhnya ramai orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak melepasi tulang selangka mereka. Kan, taraqiyahum. Kan, dia kata tulang selangka, maksudnya tak lepas. Trakia pun, maksudnya tak lepas pun dia punya tengkuk ni. Okay. Namun jika bacaan itu mengenai hati lalu menetap kukuh di dalamnya, maka ia benar-benar bermanfaat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syekh Ibnu Mas'ud nak cakap apa? Dia nak cakap bahawasanya bacaan Al-Quran ni biar yang kena kat hati lah. Okay, biar kena kat hati. Tak sedap pun tak apa. Yang penting kena kat hati. Kadang-kadang yelah kita biasanya kita sukalah dengan sedap ni dan dia pun memang boleh memberi kesan lah kepada hati. Tetapi ada orang dia baca, contohnya macam ni kan, macam Habib Omar kan, Habib Omar bin Hafiz. Orang kalau dengar dia baca memang bunyinya memang bunyi biasa je. Kan? Dia tak ada lagu-lagu apa semua, tak ada. Okay, tetapi orang boleh nangis kan, orang boleh menangis lah, orang boleh menangis dan sebagainya kan bila dengar dia baca ketika solat tarawih. Ketika solat tarawih ada je sentiasa kalau dibaca cerita pasal ayat azab ke apa kan orang menangis dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia baca tu kena ke hati. Walaupun kita tak faham tapi rasa sangat ke hati tu. Macam tu. Dan kalau sampai pada ayat certain ayat tu dia akan ulang kan. Tu. Sebab dia faham. Lafaz hadis ini adalah lafaz Muslim pada salah satu riwayat ini. Ulama berkata kaedah tartil adalah sunat untuk tujuan tadabbur dan selainnya. Mereka berkata lagi, oleh itu bacaan secara tartil disunatkan bagi orang bukan Arab yang tidak memahami maknanya kerana ia lebih dekat dengan kepada perbuatan mengagungkan dan menghormati Al-Quran. Okey, di samping sangat memberi kesan dalam hati. Baik. Kemudian galakan memohon kurniaan dan perlindungan Allah apabila bertemu ayat rahmat dan ayat azab. Ini. Yang ni antara sunnah dalam semayang, hatta dalam semayang lah, di luar semayang pun sunat. Tapi hatta dalam semayang, benda ni sunat untuk kita amalkan. Apa dia? Disunatkan memohon kurniaan daripada Tuhan, daripada Allah Ta'ala apabila bertemu dengan ayat rahmat dan memohon perlindungan Allah Ta'ala daripada keburukan atau azab apabila bertemu dengan ayat azab atau berdoa. Allahumma inni as'alukal afiyah. Okay? Atau Allahumma inni as'alukal afiyah min kulli makruhin. Tu doa untuk orang yang mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa untuk kita meminta perlindungan daripada Allah Ta'ala. Atau doa yang seumpamanya, jika dia bertemu dengan ayat yang menyucikan Allah, maka sucikanlah dengan mengucapkan subhanahu wa ta'ala atau tabaraka wa ta'ala atau jallat azamatu rabbina. Tu. Okay. Dia ada beberapa lah, ada himpunan. Dia ada himpunan tentang masalah ni, dia ada himpunan dalam kitab adab. 50 adab mencakup 50 keadaan. Dalam adab berkenaan dengan membaca Al-Quran ada beberapa, ada 20 kot, dekat 20 lebih doa tentang doa-doa yang mana bila kita sampai ayat tu sunat doa apa. Digalakkan kita baca doa apa. Secara mudahnya yang inilah. Tapi nanti dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah pun kita akan sebut juga. Kan? Contohnya ada beberapa ayat yang mana disunatkan untuk kita jawab. Contohnya bila kita baca surah At-Tin kan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin kan. Sunat untuk kita jawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ataupun ketika mana kita baca surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Sunat kita baca subhana rabbiyal a'la. Sebab Allah Ta'ala sebut kat situ sabbihis, maka bertasbihlah. Sabbihisma rabbikal dengan nama Tuhan kamu Al-A'la.
Maka kita pun baca subhana rabbiyal a'la. Itu sunat. Sebab tu kita tengok, tapi saya jaranglah dengar. Okay, saya jarang dengar orang berhenti lah. Batu baca sabbihisma rabbikal a'la. Orang terus sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, kan. Jarang dengar orang berhenti. Kecuali orang yang betul-betul jaga bab ni lah. Yalah, dia amalan sunat lah, tapi dapat pahala, kan. Dapat pahala. Dan juga di akhir surah tu pun sama juga, kan. Apa ni? Suhufi Ibrahim wa Musa. Sunat kita selawat. Salawat apa ni? Salatu apa ni? Kalau ringkas kita jawab as-salatu wassalam apa ni? Sorry, sekejap. Alaihimassalam, kan? Alaihimassalam. Kan? Suhufi Ibrahim wa Musa alaihimussalatu wassalam. Ataupun alaihim ala nabiyina wa alaihimussalatu wassalam. Okay, boleh. Okay, itu antara contoh-contoh lah. Nanti insyaAllah dalam Mukadimah Hadramiyah pun kita akan sebut masalah tu. Sebuah hadis sahih diriwayatkan daripada Huzaifah bin Al-Yaman, katanya, Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata laylatin. Faftataha al-Baqarah. Faqultu yarka'u inda al-mi'ah. Thumma madha faqultu yusalli biha fi rak'atin. Famadha faqultu yarka'u biha. Thumma aftataha an-nisa'a. فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية سؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ. Okay. Kata Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman. Sayyidina Huzaifah ni siapa? Antara sahabat yang banyak pegang rahsia. Okay, banyak pegang rahsia, banyak pegang ilmu tentang akhir zaman, banyak pegang tentang rahsia-rahsia lah. Benda-benda buruk, kan, hadis-hadis nak tahu cerita pasal benda buruk daripada Sayyidina Huzaifah. Sebab apa? Dia kata, aku tengok ramai sahabat tanya tentang kebaikan. Ya Rasulullah, apakah amalan terbaik, apakah ni, kan. Jadi aku tanya benda yang buruk supaya untuk aku jauhi. Benda baik ni memang banyak. Ya, kan. Yang benda buruk ni tak banyak, tapi benda buruk itulah yang kita nak kena jauhkan. Jadi dia kata aku lebih concern tanya benda yang buruk dan Nabi. Jadi sebab tu banyak hadis-hadis cerita tentang akhir zaman dan sebagainya daripada Sayyidina Huzaifah. Jadi dia kata aku pernah solat bersama Nabi SAW pada suatu malam. Baginda memulakan dengan bacaan surah Al-Baqarah. Aku berkata dalam hati, baginda pasti akan rukuk pada ayat ke-100. Namun baginda meneruskan bacaan. Aku berkata dalam hati lagi, baginda akan menghabiskannya dalam rakaat ini. Baginda tetap meneruskan bacaan. Aku berkata dalam hati, baginda akan rukuk selepas habis membacanya. Kemudian baginda membaca surah An-Nisa pula. Kan? Kemudian baginda membaca surah Ali Imran. Baginda membacanya dengan perlahan-lahan. Jika baginda membaca ayat yang mengandungi tasbih, baginda akan bertasbih. Apabila baginda membaca ayat yang mengandungi permohonan, baginda akan memohon kurniaan daripada Allah. Apabila baginda membaca ayat yang mengandungi perlindungan, baginda akan meminta perlindungan dengan Allah. Okay. Ketika itu kedudukan surah An-Nisa mendahului surah Ali Imran. Ini maksudnya ini Imam Nawawi explain dulu lah kenapa baca surah An-Nisa dulu. Kalau kita kan Baqarah, lepas Baqarah barulah Ali Imran, lepas tu barulah An-Nisa. Maksudnya ketika ni kan Al-Quran tak habis turun lagi. Kan? Al-Quran tak habis turun lagi. Jadi penyusunan tu belum settle lah. Belum settle. Sebab tu kenapa Nabi baca surah An-Nisa, lepas tu baca surah Ali Imran. Okay. Jadi di situ ialah dalil lah tentang Nabi baca doa, kan. Nabi minta, kan. Bila cerita pasal syurga kita minta, kan. Ya Allah, masukkanlah kami dalam syurga. Bila cerita pasal neraka, Ya Allah, jauhkanlah kami daripada neraka. Bila cerita pasal azab, Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab. Bila cerita pasal apa? Bila cerita pasal kebaikan, sentiasa minta kebaikan, kan. Bila cerita pasal apa-apa sahaja yang mana maksudnya ada kaitan dengan kita, maka minta lah. Kan. Minta. Ulama mazhab kami, maksudnya mazhab Syafi'i berkata, sunat memohon kurniaan, perlindungan dan bertasbih pada setiap pembaca Al-Quran, sama ada di dalam atau di luar solat. Mereka berkata lagi, jadi dia bukan hanya di luar semayang saja, dalam semayang pun sunat juga buat benda ni. Okay, mereka berkata lagi hal tersebut sunat dilakukan dalam solat bagi imam, makmum dan orang yang solat sendirian kerana ia adalah doa. Maka hukum bagi mereka adalah sama seperti hukum mengucapkan amin selepas bacaan surah Al-Fatihah. Apa yang kami telah sebutkan tentang sunat memohon kurniaan dan perlindungan tadi adalah pegangan mazhab Syafi'i dan majoriti ulama.
Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata doa-doa itu tidak disunatkan. Mazhab Hanafi lain sikit. Mazhab Hanafi kata tak sunat. Okey, mazhab Hanafi kata tak sunat. Bahkan makruh dilakukan dalam solat. Kalau dalam solat makruh pula. Walau bagaimanapun yang tepat ialah pendapat majoriti ulama sebagaimana yang kami telah kemukakan sebab hadis. Kan jelas lah sebab hadis. Sebab hadis sebut Nabi buat. Jadi apa lagi dalil yang kita perlukan kan untuk melakukannya. Cukuplah satu dalil yang mengatakan Nabi buat. Mazhab Hanafi dia adalah dalil dia yang lain. Okey, dia tak apa ni, dia tidaklah dia orang ni simple sangat sampai apa ni menolak hadis, tak. Okey, tetapi kita kena bacalah dalil dia apa. Sebab tu guru-guru saya kata guru-guru saya kata kita mazhab Syafi'i ni mazhab yang paling senang sekali. Sebab apa? Mazhab yang paling ikut Al-Quran ialah ikut Al-Quran dan hadis ialah mazhab Syafi'i. Maksud paling ikut tu, mazhab lain pun ikut, bukan tak ikut. Jangan salah faham pula. Okey, mazhab Imam Abu Hanifah semua tu dia orang alim hadis, bukan tak tahu hadis. Kayak Imam Malik, imam ahli hadis kot. Dia orang bukan tak tahu hadis, tetapi mazhab dia orang ni ada kaedah. Okey, mazhab dia orang ni ada kaedah. Ada kaedah yang dia orang mungkin dahulukan riwayat itu, dahulukan ini. Ada macam-macam lah. Tapi kita mazhab Syafi'i almost hadis tu almost literal lah. Kalau hadis literal sebut macam ni, kita akan ambil lah hadis tu macam tu lah. Kan, ada hadis tu literal macam tu, kita akan ambil seliteral yang mungkin. Biasanya macam tu lah. Walaupun sekarang orang kata kalau orang ahli hadis ni, minta maaf contoh kan, orang kata Wahabi lah. Kan? Tetapi dari sudut orang di tempat-tempat lain, contoh di India, Pakistan, dia orang kan orang mazhab Hanafi. Jadi Wahabi kat sana dia akan ikut mazhab Syafi'i lah. Dia memang suka menyalahi orang. Kan? Dia kata inilah yang ikut hadis Nabi. Kan? Tapi memang kita memang mengikut hadis Nabi. Tapi ulama mazhab Hanafi dia ada dalil dia lah. Dia ada dalil. Bukan tak ada dalil, dia ada dalil. Kenapa dia kata ini makruh dan sebagainya? Dia tak baca hadis ke? Dia tak tahu hadis ke? Dia tahu. Ulama-ulama dia ramai ulama hadis. Tapi dia orang ada lah explanation dia orang. Wallah alam. Saya pun tak pastilah. Sebab saya tak belajarkan mazhab dia orang tu. So kita tak berani nak komen. Cuma kita tahu mazhab kita hukum dia sunat. Gitu. Boleh. Sebab tu kenapa kita ni bila nak mengaji perempuan kan, ada sebahagian orang dia kata kita belajarlah semua mazhab, nanti kita pilih lah. Awak nak pilih pakai apa? Awak ingat ulama-ulama ni main pilih-pilih macam tu je ke, ikut suka hati dia ke? Tak. Dia orang pilih ada sebab. Kita pilih sebab nafsu. Kan? Apakah kita punya alat untuk memilih tersebut? Sebab ni cerita pasal amal. Kan? Dia ada tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan boleh suka-suka hati, saya rasa inilah yang terbaik. Awak rasa awak tu tak ada nilai di sisi agama. Ya kan? Rasa-rasa awak tu tak ada nilai di sisi agama. So, syarak tidak iktiraf lah. Rasa-rasa tu tak iktiraf. Okay? Baik. Kemudian dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memuliakan Al-Quran. Antara isu yang perlu diambil berat dan diberi penegasan ialah memuliakan Al-Quran pada beberapa perkara yang diambil ringan oleh sebahagian mereka yang lalai daripada kalangan para pembaca Al-Quran secara beramai-ramai. Antaranya, pertama, tidak ketawa, berbuat bising dan bercakap-cakap semasa membaca Al-Quran kecuali kata-kata yang perlu sahaja. Maksudnya ketika orang kita tengah tadarus tu, ni isu tadarus lah. Kan? Jangan gelak-gelak, kan? Jangan sembang pula. Time orang tengah baca dengar lah, jangan sembang orang sebelah. Kan? Jangan sembang. Okay, tu tak ada adab kan? Tak ada adab. Ni biasa orang kan, bila ngaji tapi tak ngaji adab ni macam tu lah. Kan? Dia main tam, dia kan, dia buat ikut suka hati dia. Tak boleh. Okay? Sebab apa Allah Ta'ala sebut? Allah Ta'ala firman, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibaca Al-Quran, maka dengar dan diam agar kamu mendapat rahmat. Jadi diam. Hadis ayat ni memanglah cerita pasal surah, pasal pasal solat Jumaat. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita boleh ambil lah hukum dia lebih umum daripada perkara tersebut. Maksudnya hatta kalau dalam kitab Maharimul Lisan kan, kalau dalam minum air je nak ni okey lagi lah, makan macam tak proper lah. Kan, makan macam tak proper. Dan makan nasi kan. Kalau kat kenduri tu cerita lain kan. Ini cerita tengah tadarus ni. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Contoh dalam kitab Maharimul Lisan. Saya ni pendapat mazhab Maliki lah. Pendapat mazhab Syafi'i kata tak adalah kata haram. Dalam mazhab Maliki dia kata contoh uh, kita kan kadang-kadang kita pasang radio kan kat kereta. Contoh kita pasang radio kat kereta. Contoh iKim. Dekat-dekat nak azan tu ataupun baru lepas azan, biasanya dia akan pasang bacaan Al-Quran. Betul tak? Betul? Biasa pasang iKim tak? Ke biasa Hot FM ya? Saya lah Hot FM, Classy FM, Best FM, Era FM kan, ke BFM, jadi tak kisahlah. Okay, apa FM pun, contohlah kalau kita pasang ni, ada setengah radio tu dia akan pasang ayat Quran kan, contoh macam RTM kot, RTM pun pasang Quran, saya wallah alam, saya pun lupa. Okay, jadi ketika kita pasang tu, kita sembang. Kalau suara kita lebih tinggi daripada suara bacaan Al-Quran yang dalam radio tu, maka perbuatan tu haram dosa. Itu ikut pendapat mazhab Maliki. Disebut oleh Imam Muhammad Maulud. Imam Muhammad Maulud dia tak sebut lah. Tapi ni syarahan guru saya waktu kita mengaji kitab tu. Dia syarah macam tu lah. Dia kata, kalau kita pasang radio, kalau nak paling kurang sama level dengan suara kita. Ataupun suara kita lebih rendah daripada bacaan Quran. Kalau lebih tinggi, maka ketika itu kita berdosa. Sebab apa? Kita dah langgar perbuatan ni. Kita dah langgar arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata apa? Fastami'u lahu wa ansitu. Dah lah tak senyap kan? Tak dengar. Of course lah kalau kita sembang, kita tak dengar. Itu menurut pendapat mazhab Maliki. Jadi dari sudut adab, itu lebih kuat lah adab dia. Walaupun dari sudut mazhab Syafi'i, saya try tanya lah. Saya cari, memang mazhab Syafi'i tak sebut lah haram. Tak ada sampai haram lah. Tapi kita kata, dan ayat ni pun cerita tentang apa? Cerita tentang surah, cerita tentang hari Jumaat kan, hari Jumaat. Jadi yang itu lebih umum lah. Dari sudut adab kita kata itu ya yang terbaik kan. Kalau ada baca, kalau nak sembang tutup radio, sembang kan, tukar era FM, tak apa. Dan jangan kita hina Al-Quran dengan kita punya suara macam tu. Okey. Kalau ada plug mengaji di pasar rumah ada yang dengan muzik nonton TV macam mana? Ada plug mengaji tu. Itulah. Tu payah je. Oh jenis je lah, saya tahu. Yang plug tu kan. Macam tu lah. Tak proper lah, tak patut lah. Tak patut lah. Okay. Kalau nak pasang tu, pasang waktu orang tak buka apa-apa. Okay lah. Dalam pasar raya tu kan, ni lah tahu, faham. Okay lah tu, dia lebih kuat lah daripada suara orang. Tu of course lah kan. Tu okay lah, boleh lah. Okay, wallahualam. Saya pun nak kata apa kan, boleh lah tu. Kecuali dia jerit lagi kuat lah daripada mikrofon, daripada speaker pasar raya tu. Tu cerita lain lah kan. Wallahualam. Okay, tapi itu adab lah. Adab. Dia hendaklah mengikuti saranan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Daud berkenaan perihal Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza qara'a al-Qur'ana la yatakallamu hatta yafrugha mimma arada an yaqra'ah. Apabila dia membaca Al-Quran, beliau tidak berkata-kata sehingga ayat yang dia ingini selesai dibacanya. Dia akan baca, orang nak kata dengan apa pun dia tak akan sembang sehingga dia selesai. Dan saya ada jumpa lah guru macam tu kan. Saya drive kan, Syekh Hamzah Yusof. Bawa dah sampai hotel dah. Kita nak ambil beg dia apa semua dah turun, tapi dia tak turun-turun lagi. Saya pun silap kan, saya parking tengah-tengah kan. Jadi orang tertunggu-tunggu kan semua. Jadi problem lah. Jadi Allahumma salli ala Zainal Muhammad. Tapi saya tak turun-turun lagi. Sebab apa? Dia tak habis baca Quran lagi kan. So kita tunggulah dia sampai dia habis baca Quran. Dan tentulah. Okay, dia cara sebenarnya yang dibuat oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Al-Bukhari turut meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya dan beliau berkata lam yatakallam hatta yafrugha minhu. Beliau tidak berkata-kata sehingga selesai bacaannya. Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dalam kitab tafsir pada bab firman Allah Ta'ala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum muqaddimu li anfusikum. Isteri-isteri kamu adalah kebun tanaman kamu, oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai dan sediakanlah amal-amal yang baik untuk diri kamu. Baik. Yang kedua, bermain-main dengan tangan atau selain itu kerana dia sedang bermunajat Tuhannya.
maka usahlah dia bermain-main di hadapannya. Jangan duk main-main pula. Kan? Jangan duk main-main, main handphone kan. Ni masalah kan. Tengah orang ni main handphone. Janganlah main handphone. Kan? Duk main benda-benda lain. Okay? Yang ketiga, memandang sesuatu yang boleh melalaikan dan mengalihkan perhatian. Okay? Dia bagi tengok orang bancur tertarik ke apa kan. Okay, dan sebagainya lah. Jadi itu semua adalah distraction. Okay, semua itu distraction. Yang keempat, paling teruk daripada semua ini adalah memandang kepada sesuatu yang tidak boleh seperti amrod. Amrod ni apa? Amrod ni ialah bermaksud seorang lelaki yang ditumbuhi misai namun tidak ditumbuhi janggut. Maksudnya amrod ni, maksudnya orang lelaki lah, tengok orang lelaki ni. Jadi Imam Nawawi antara orang yang mengeluarkan fatwa bahawasanya haram tengok amrod. Jadi ada sekali tu ada orang nak perkena Imam Nawawi kan. Jadi dia suruh ada seorang budak amrod ni tanya soalan. Jadi Imam Nawawi biasanya dia akan tengok lah. Dia akan tengok orang kalau tanya, orang lelaki tanya dia akan tengok. Tapi budak tu dia tak tengok pun. Jadi dia suruh tanya banyak kali kan sampailah Imam Nawawi tengok kan. Macam ni saya lupalah soalan tu. Akhirnya bila Imam Nawawi tengok, Allah Ta'ala nak jaga dia sebab dia nak menyalahkan Imam Nawawi lah. Kan dia kata tengok Imam Nawawi, awak kata fatwa kata haram tengok amrod, awak sendiri tengok amrod ni kan. Amrod ni kalau bahasa asrama kita panggil jambu lah, budak jambu kan. Comel. Okey. Jadi disebabkan tu Allah Ta'ala nak jaga karamah dia, budak tu terus tumbuh janggut kan. Dia dah tak nampak amrod lah. Orang lelaki kalau tak ada janggut kan nampak macam budak kan. Bila ada janggut tu barulah nampak lelaki, nampak dewasa lah. Jadi tu karamah Imam Nawawi. Imam Nawawi memang disebut bahawasanya haram tengok amrod ni. Okey. Dan seumpamanya kerana melihat seorang amrod yang tampan tanpa sebarang hajat adalah haram. Sama ada disertai syahwat atau tidak, aman dari fitnah atau tidak. Inilah pandangan yang sahih lagi dipilih di sisi ulama. Imam Syafi'i dan ramai ulama lain yang tidak terkira jumlahnya telah menyebutkan pengharaman tersebut. Dalilnya ialah firman Allah, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada golongan mukmin agar menjaga pandangan mereka. Jadi menjaga pandangan bukan hanya daripada perempuan tetapi daripada hatta amrod sekalipun sebab benda tu pun hukum macam perempuan. Sebab dia kata ni, sebab yang lain ialah amrod sama seperti hukum perempuan. Bahkan boleh jadi antara mereka atau kebanyakannya memiliki rupa paras yang lebih elok berbanding ramai wanita. Ada pula. Kan? Boleh jadi budak ni lagi comel kan. Budak lelaki ni lagi comel daripada perempuan. Dan kalau tengok, wallahualam lah, wa'iyazbillah min zalik. Kadang-kadang saya tengok dalam surat khabar tu tunjuk apa? Bukan surat khabar Malaysia lah. Kadang-kadang ada lalu berita apa? Kita panggil apa tu? Ni kan, apa ni, maknyah-maknyah ni kan. Maknyah Malaysia ni mungkinlah tak ada apa kan. Tapi kalau tengok maknyah-maknyah apa? Thailand kan, ya Allah kan. Lagi lawa dari perempuan. Betul tak? Lagi lawa dari perempuan. Wa'iyazbillah. Tengok tak boleh tu. Kan? Tengok memang masalah lah. Okay. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amrod boleh termasuk antara salah satu sebab kepada tohmahan dan mudah terhumban ke lembah kejahatan kerananya. Tidak semudah yang didapati pada wanita. Jadi dia boleh jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sama lelaki lah tak boleh tengok. Cerita sini tujuan lelaki lah. Tapi kalau orang perempuan pun tengok sama tak boleh ke? Dan orang perempuan dia tak sebutlah cerita tentang orang perempuan. Sebab apa? Sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, asasnya orang perempuan memang tak boleh tengok lelaki menurut Imam Nawawi. So dia punya cerita kat sini ni orang lelaki lah. Justru pengharamannya adalah lebih utama. Sebab dia kata apa? Amrod ni boleh menjadi salah satu sebab kepada tohmahan dan mudah terhumban ke lembah kejahatan. Sebab kita boleh bagi alasan, okeylah, contoh macam perempuan, orang akan pandang skeptikal lah. Apa ni kan, cakap-cakap dengan perempuan, okey. Tapi kalau dengan lelaki orang tak cakap apa-apa, maka dia lebih dia akan lebih mudah untuk mendekati benda tu dengan nafsu dia. Kan? Orang tak cakap apa lah, saya berkawan dengan lelaki ke apa masalah ni. Tapi masalah lelaki comel. Tu masalah ni. Kalau kewatakan maknya, haram lah.
Kalau dia tu just lembut, dia memang naturally lembut, dia bukan buat-buat lembut, tak. Itu cerita lain. Okay, itu cerita lain. Tapi kalau dia buat-buat lembut kan, sebenarnya dia elok je tapi buat-buat lembut, tu haram lah. Okay. Malah mereka menamakan, justru pengharamannya adalah lebih utama. Ucapan para salaf supaya menjauhi mereka terlalu banyak dan tidak terhitung. Malah mereka menamakan golongan amra sebagai antan, orang-orang yang berbau busuk, kerana keadaan mereka menyebabkannya perlu dijauhi di sisi syarak. Memandang amra ketika jual beli, urusan serah dan terima, rawatan, pengajaran dan hal-hal lain yang mengandungi keperluan, hukumnya adalah harus kerana darurat. Dia sama macam orang perempuan. Tetapi orang yang memandang hanya menghadkan kepada kadar yang perlu saja serta tidak memandang secara berterusan tanpa sebarang hajat. Begitu juga dengan guru, harus baginya untuk memandang amrat menurut kadar yang diperlukan sahaja. Haram memandang mereka dengan syahwat dalam setiap keadaan. Namun hukum ini bukan sekadar dikhususkan kepada amrat, bahkan kepada haram ke atas setiap mukallaf untuk memandang siapa sahaja dengan bersyahwat. Sama ada lelaki atau wanita, wanita tersebut adalah mahramnya atau tidak, melainkan isteri dan hamba perempuan yang boleh digaulinya. Okay. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia ni, kita ni kalau memandang orang dengan syahwat, memang haram siapa pun. Kecuali pandang pasangan kita sendiri. Okay. Pandang adik-beradik dengan syahwat pun tak boleh, mak ayah pun tak boleh, siapa pun tak boleh, tak boleh. Pandang dengan syahwat. Kalau kita ada syahwat, memandang tu ada syahwat, maka tak boleh tengok. Kan? Maka tak boleh tengok. Sebab apa? Sebab memang masalah. Kan? Syahwat ni memang masalah. Macam mana kita nak lempiaskan kita punya syahwat tu? Jadi sebab tu dia kata hanya kepada orang yang kita boleh bersama lah. Itu pasangan. Jadi kita pandang suami kita dengan syahwat. Tu memang boleh. Tak ada masalah. Kan? Ataupun suami pandang isteri dengan bersyahwat. Elok lah. Kan? Sebab memang itulah yang Allah Ta'ala bagi. Tapi yang lain-lain ni kan tak boleh. Maka bila ada syahwat maka tak boleh. Okay, nak pandang tak boleh. Hatta yang sama jantina tak boleh. Tak payah kata yang sama jantina, hatta tengok binatang dengan syahwat pun tak boleh. Okay. Hatta dengan yang sama yang binatang pun tak boleh. Macam mana nak buang pandangan syahwat tu, dia memang tak boleh nak buang. Sebab tu dia kata jangan pandang. Okay. Kalau perempuan tomboy aja, ada juga tomboy ini bernafsu dengan kaum sejenis. Of course lah, haram itu. Maklum minaddin bidarurah tu tak payah tanya. Kan? Benda-benda macam tu tak payah tanya. Benda tu confirm haram. Kan? Benda tu benda yang diketahui secara daruri haram. Kan? Macam mana nak buat? Kan? Tak boleh, haram. Sejenis ni haram. Tak kisahlah macam mana pun. Kan? Sebab tu laki dengan laki ke, perempuan dengan perempuan sama je. Orang mungkin nampak, oh apa ni gay kan. Tak. Sama, yang lesbian pun sama. LGBT ni memang masalah. Sekarang apa? LGBTQ kan. Apa? Saya pun panjang dah sekarang kan. Dah bukan LGBT dah. LGBT apa semua panjang-panjang dah kan. LGBTQRSTUVWSYJ. Tak tahulah. Okay, panjang. Semua tu haram belaka. Semua tu haram belaka. Tak boleh. Okay. Baik, khalas. Kemudian. Sehingga kan ulama mazhab kami berkata haram bagi seseorang memandang mahramnya seperti anak perempuan dan ibunya dengan syahwat. Wallahualam. Memang haram. Tak boleh. Itu yang jadi Allah Masya Muhammad yang jadi kita panggil apa? Sumbang mahram semua tu sebab apa? Sebab ni ya, sebab tak jaga. Okay. Jadi macam mana? Jangan tengok lah. Jangan tengok. Sebab tu lah, hatta ada sebahagian hubabah kan, syarifah dan sebagainya. Hatta dengan menantu pun, dia tak buka pun tudung. Kan, hatta dengan menantu. Kan, padahal menantu tu dah mahram dia dah. Betul? Menantu dah mahram tapi hatta dengan menantu pun dia tak ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak buka tudung. Menantu pun susah nak tengok dia punya aurat kan. Maksudnya inilah nak tengok rambut dia pun tak pernah. Sebab apa? Sangat jaga dia punya aurat dia. So macam itulah yang kita perlu jaga. Okay, tapi tak adalah saya nak suruh perempuan semua pakai tudung kat rumah. Ini cerita orang-orang sebahagian lah. Saya jumpa dengan ada seorang tu,
Saya tak jumpa lah, saya dengar cerita lah. Kan ada seorang Syarifah kan, Syarifah. Nak cerita menantu dia pun susah nak tengok muka dia. Kan? Menantu dia pun susah nak tengok. Muka dia pun susah nak tengok. Yang menantu ni. Jangan cerita orang luar. Menantu sendiri pun susah nak tengok. Menantu lelaki lah. Menantu lelaki kan. Susah nak tengok muka muka dia kan. Memang kat rumah pakai putdah. Dia jarang keluar bilik. Dia memang duduk kat bilik dia. Bukannya puteri lilin ke apa tak. Dia memang humul lah. Memang jaga diri. Sebab tu bila orang cerita pasal apa ni perempuan-perempuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perempuan-perempuan tarim kan, memang macam itulah hal ehwal dia tu memang macam tu. Okey, kelas. Oh, saya lupa pukul 3 ada kelas kan, kelas lain. Tak apalah, siapa yang nak pergi kelas, siapa nak pergi kelas apa, kelas lain tu pergilah, tak ada masalah. Khair insyaAllah, saya okey, tak ada masalah. Siapa yang nak baca, kita tak nak baca pun tak apa, okey. Kemudian dia kata, bagi orang yang menghadiri majlis pembacaan Al-Quran, jika mereka melihat salah satu daripada semua kemungkaran yang disebutkan tadi, dan yang lain daripada itu, maka mereka hendaklah menegah sedaya upaya. Ditegah sedaya upaya dengan tangan bagi yang mampu, lidah bagi yang tidak mampu melakukannya dengan tangan, dan mampu melakukannya dengan lidah. Jika tidak mampu juga, maka dia hendaklah mengingkarinya dengan hati. Wallahu'alam. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Okay, ini hukum yang seterusnya. Kata Imam Nawawi, tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Tidak kira sama ada seseorang itu boleh menuturkan kalimah bahasa Arab dengan baik atau tidak. Di dalam atau di luar solat. Okay, dalam solat ke luar solat tak boleh. Jika dia membaca Al-Quran di dalam solat dengan bahasa tersebut, solatnya tidak sah. Inilah pandangan mazhab kami, mazhab Syafi'i, Malik, Ahmad, Daud Al-Zahiri, dan Abu Bakar Ibn al-Munzir. Namun Abu Hanifah berkata ia adalah harus dan solatnya sah. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hazan pula berkata ia adalah harus bagi orang yang tidak menuturkan kalimah bahasa Arab dengan baik dan tidak harus bagi orang yang boleh menuturkannya dengan baik. Dia ada tafsir lah di sisi mazhab Hanafi. Tapi bagi kita tak boleh. Kecuali memang dia tak reti langsung. Memang lidah ni liat nama apa. Kan lidah tu memang keras kaku, keras ketong lah, tak tahu nak kata macam mana kan. Tak boleh ni kan, tak boleh makhraj huruf ni semua tak boleh. Jadi nak keluar. Sebab bahasa dia tu memang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad memang lain lah memang. Memang dia tak ada huruf macam bahasa Arab kan, tak ada. Kita ni bahasa Melayu ni, orang Melayu ni sebab senang. Sebab apa? Kita dah ada bahasa Jawi. Kan? Jawi tu dia dah dekat-dekat Arab dah. Dia sama jugalah macam sebahagian orang yang bahasa Urdu kan. Urdu pun dia dah ada perkataan-perkataan macam perkataan Arab juga. Urdu kan, Parsi, dia dah dekat dah dengan Arab sebenarnya. Okay, sebab tapi kita lah paling dekat sekali kan. Tulisan kita dah macam tulisan Arab dah. Kan? Sebab tu kita ada apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyaklah makharijul huruf kita tak jauh dengan makhraj huruf orang Arab. Tak jauh sangat. Ada lah. Tapi ada lain sikit macam kita ada ga kan. Ga. Tapi tu orang Yaman pun ada ga kan. Orang Mesir pun ada ga kan. Genih kan. Cuma dia lain lah, dia jim. Ada yang sebab qaf kan. Lain-lain sikit lah. Okay. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ni tak jauh sangat lah dengan Arab. Sebab tu kita ni alhamdulillah boleh cakap Arab lagi lah. Tak susah lah kita nak baca Quran dengan betul tu, tak susah. Kalau orang baca Bismillahirrahmanirrahim, kita boleh lah ikut Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita tak tahu kan. Saya jumpa ramai je kan yang non-Muslim boleh apa? Boleh bagi salam, Assalamualaikum kan. Boleh Bismillah. Dia boleh Astaghfirullah. Astaghfirullah dia kan. Dia pun tahu kan. Dia macam Astaghfirullah. Macam tu kan. Ya Allah. Kan. Dia dah biasa. So orang macam tu boleh lah. Boleh nak baca. Ini mungkinlah dia duduk kat mana kan, negara Samoan kan, Samoan people apa ni, kat mana tak, Samoan Island tu ke contohlah, tak ada orang Islam, contoh. Okay, dia pun cakap pun bukan cakap bahasa yang biasa kita dengar kan. Jadi makhraj dia pun makhraj yang lain, jadi dia nak baca tak boleh. Ketika itu kalau kita talqin pun dia tak boleh nak ikut. Then macam tu bolehlah nak terjemah kan. Tu. Tapi payah. Kita kata nak sampai ke boleh terjemah tu payah.
Hmm. Hmm. Tu masalah juga kan. Masalah juga. Yelah, bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak kata macam mana? Dosa. Allah alam. Saya tak nampak lah dosa tu dekat yang mengajar, kecuali yang mengajar tu dia tak ra'i lah, dia tak ra'i. Kan? Asyik nak marah je kan. Dia buat orang tua macam budak-budak, tak boleh lah. Kecuali di certain tempat. Contoh macam kat Mesir kan. Kat Mesir. Syekh-syekh Arab ni, ada sebagian syekh lah. Ada yang syekh yang lembut. Tapi ramai juga syekh-syekh yang keras ni. Dia orang tua pun dia sebat juga. Dia bukan budak muda. Orang tua pun dia sebat. Kan? Orang tua pun dia sebat. Sebab mengaji Quran ni memang susah. Mana ada senang. Memang orang kata mengaji senang. Tak, susah. Memang susah. Nabi kata apa? Al-Quran ni berat kan? Thaqila. Sanulqi alaika qawlan thaqila. Kan Allah Ta'ala sebut. Sanulqi alaika qawlan thaqila. Ayat tu sendiri berat. Ayat tu yang baru dibaca tu pun berat. Allah Ta'ala kata apa? Sanulqi. Kami akan nukilkan. Kan? Kami akan ajar kepada kamu. Alaika kata kamu. Qawlan. Kata-kata yang thaqilan. Thaqil. Yang berat. Kan? Al-Quran ni berat. Memang berat. Berat. Dia bukan sekadar berat maksud dia saja. Dia punya sebutan pun berat. Bukan semua orang boleh sebut thaqi. Kan? Qa. Kan? Bukan senang. Kha. Bukan senang. Kan? Semua tu berat. Jadi kita kena berlemah lembut lah dengan penuntut. Terutama yang mana yang dah berumur kan. Dah berumur. Dia kena pelan-pelan lah penepan. Okay. Tapi kalau kita tegur, bukanlah tak boleh tegur. Kena tegur lah. Kalau tidak, bila nak betul kan? Kena tegur. Tapi tegur dengan bagi semangat lah. Tegur bagi semangat. Kan? Kadang-kadang saya dengar kan orang tua-tua dia marah kan. Allah. Saya tengok pergi kat fizio kan. Saya pergi hari tu, saya waktu raya puasa itu saya sakit. Saya sakit belakang kan. Saya pergi ke fizio. Saya tengoklah ada makcik-makcik, nenek atuk tua, nenek tua kan. Dah tak larat kan. Dia mungkin apa tak dia nak buat fizio lah. Tangan dia tu tak boleh ni kan. Jadi orang fizioterapis tu marah lah kan. Pakai satu tangan, dia nak pakai dua tangan kan. Pakai satu tangan ni suruh kan. Dia orang tua dia bukan. Yelah dia nak cuba tapi reflect dia kot kan. Dia reflex dia tu. Jadi dia kena marah kan. Sial saya tengok orang tua tu kan. Saya tahu. Yelah. Kadang-kadang yelah saya pun faham. Mungkin awal-awal dia dah cakap elok-elok kan. Orang tua tak faham kan. Dia marah lah. Biasalah tu. Sama macam ni. Tapi kita kena ni lah. Kita kena tahulah audiens kita siapa kan. Macam tu lah. Kalau ni. Wallahualam. Okey. Membaca Al-Quran dengan kiraat yang disepakati. Ni nak cerita pasal kiraat pula. Harus membaca Al-Quran dengan 7 kiraat yang disepakati. Dan tidak boleh membaca selain 7 itu serta riwayat-riwayat syaz yang dinukilkan daripada 7 imam kiraat tersebut. Okay. Jadi dalam solat kita hanya boleh baca dengan 7 kiraat je. 7 kiraat yang disepakati ni kita panggil 7 kiraat mutawatirah. 7 kiraat yang mutawatir. Dan tidak boleh membaca selain daripada 7-7 ni. Okay. Dan bab ini, perkara ini akan dijelaskan dalam bab ke-7 insya-Allah, iaitu menjelaskan kesepakatan fuqaha terhadap orang yang membaca Al-Quran dengan kiraat syaz supaya bertaubat. Dia ada masalah. Jadi dia total kiraat ni yang mutawatir ada 7. Tapi yang masyhur ada 10. Cuma ada yang kata 10 ni pun mutawatir juga, wallahualam. Tapi yang memang yang kuat pendapatnya 7 lah. 7. Kemudian ada 4 lagi, jadi total 14. Yang 4 ni syaz. Dia panggil kiraat syaz. Kiraat syazah. Kiraat syaz ni biasanya akan disebut dalam tafsir lah. Okay, kita akan sebut benda tu dalam tafsir. Tetapi dalam bacaan, kita tak baca. Okay. Cuma kita nak tengok makna dia dalam tafsir. Tu kiraat syaz. Boleh? Ulama mazhab kami dan selain mereka berkata, jika seseorang membaca kiraat yang syaz dalam solat, batal solatnya. Jika dia mengetahui hukum tersebut. Jika tidak tahu, solatnya tidak batal serta bacaan itu tidak dikira. Imam Abu Umar bin Abdul Bar Al-Hafidh
menukilkan ijma' ulama' yang menyatakan bahawa tidak boleh membaca Al-Quran dengan qiraat syaz dan tidak boleh solat di belakang orang yang membacanya. Tak boleh. Okey, tak boleh. Ulama' berkata sesiapa yang membaca Al-Quran dengan qiraat syaz dalam keadaan dia tidak tahu tentangnya atau tidak tahu hukum haramnya, maka hal ini perlu diberitahu kepadanya. Kena beritahulah, kena habaq kat dia. Cuma kita ni kalau kita tak tahu tu qiraat syaz ke tak, janganlah mandai-mandai. Ini yang nak bagi tahu ni orang yang tahulah, kan? Orang yang tahu. Kalau kita tak tahu, kita tak payahlah, tak payah mandai-mandai lah. Okay? Tak payah mandai-mandai. Kita dengar orang baca wadduha. Apa ni kan? Ni jadi orang Perak pula kan? Ni qiraat Perak ke apa? Jangan macam tu. Kan? Kita Malaysia qiraat Hafs an Asim. Kan? Hafs an Asim sama ada riwayat Syatibi atau Jazari. Tu. Okay? Dengan Tariq Syatibi atau Tariq Jazari. Itulah. Kita punya qiraat Hafs an Asim. Ni qiraat majoriti umat Islam lah. Majoriti umat Islam. Dan cetakan Osmani tu dicetak dengan riwayat Hafs an Asim. Yang kita ambil kat Mekah tu kan. Mekah, Madinah semua tu riwayat Hafs an Asim. Okay. Kemudian dia kata, jika dia mengulangi kembali atau tahu tentang haramnya, maka dia dikenakan hukuman ta'zir yang berat sehingga dia berhenti melakukannya. Setiap orang yang mampu mencegah dan menghalangnya wajib untuk berbuat demikian. Tak boleh bagi dia jadi imam tu. Kan? Saya pergi semayang dekat Masjid Umar Al-Khattab rasanya. Dekat mana? Dekat Damansara kan. Masjid Umar Al-Khattab. Masjid orang kaya lah. Kan? Dekat Mungkiara ke kat Damansara macam tu lah. Dia semayang kat situ. Jadi imam dia bagus. Imam dia sebelum nak mula, dia kata insyaAllah rakaat pertama kita akan baca dengan qiraat sekian. Rakaat kedua kita akan baca dengan qiraat sekian. Dia bagi tahu awal-awal lah. Okay, dia bagi tahu awal-awal. Supaya orang tak adalah terkejut. Tiba-tiba, ni baca apa ni kan? Tiba-tiba wadduha pula kan? Contoh. Okay, jadi benda tu ada qiraat kan? Qalun ke qiraat warash kan? Okay. Bagaimana dengan orang yang suka masuk banyak grup tadarus online tapi dia tak istiqamah hadir sejak kelas tadarus berkenaan, sedangkan dia juga masih belajar sebutan huruf dan tajwid, tak betul, dia cuma datang sekali atau dah dekat nak khatam baru dia rajin masuk, lepas tu dia menganggap yang dia banyak kali khatam dalam setahun sebab banyak grup tadarus dia ada online. Macam mana dengan orang tersebut? Wallahualam lah, saya pun tak tahu nak kata apa. Dia tertipu lah dengan diri dia sendiri kalau dia jadi macam tu. Kan, dia tertipu dengan diri sendiri. Macam tu lah. Nampak macam mana kan? Memang ada orang macam tu. Kan? Memang ada orang macam tu. Pergi jumpa para ulama, minta sanad kan? Ataupun tangkap gambar. Seolah-olah dia ni ulama juga sebab ramai bergambar dengan para ulama. Ini ramai ni. Ni ramai kan? Bergambar dengan para ulama sebab apa? Nak endorse diri. Ni ramai. Sangat ramai. Okay? Sangat ramai. Okay? Padahal entah siapa-siapa kan hari tu ada kan Pak Arab tu kan. Rupanya scammers kan. Tapi dia Arab pakai jubah apa semua. Jadi lepas tu bila masyarakat naik pentas dia pun naik sekali. Jadi orang pun ingat dia share sekali. Dia ingat jemputan sekali lah. Rupanya tak ada seorang pun kenal dia siapa. Tak ada seorang pun kenal. Dia ni siapa dia? Tak ada seorang pun kenal. Penganjur semua tak kenal. Dia memang saja datang menonong-nonong tunjuk diri kan. Jadi subhanallah. Kan? Saya kadang-kadang pelik lah kan. Kenapa orang-orang macam ni tak malu ke? Yelah, saya sendiri pun mengajar dengan perempuan pun saya sendiri malu lah, segan kan. Ramai tok-tok guru lain. Ramai guru-guru saya sendiri ramai kan. Jadi saya ni kira macam apa orang panggil lah. Bila tak ada air, tayamum pun jadilah kan. Bila tak ada air, tanah pun jadilah. Jadi saya ni level-level tanah lah. Pengganti je kan kepada guru-guru kita yang mana semua busy belaka kan. Kalau tak sebenarnya saya pun tak layak. Nak mengajar perempuan tak layak pun. Saya tolong baca lah. Tolong baca kita sama-sama study group lah orang panggil. Okay. Kita ni level-level apa? Study group lah. Sebab kalau nak suruh baca sendiri macam malas kan. So kita baca sama-sama. Nak minta guru kita ajar. Tu kita pun tak tahu bila nak jumpa mereka ni. So apalah. Kita baca dululah kan. Bila kita jumpa dia orang tu at least kita dah pernah lah lalu sikit kan ayat-ayat ni. So insyaAllah okay.
kan? Daripada kita tak pernah lalu langsung, kan? Betul. Satulah, wallah. Ulama berkata, selesai. Melazimi bacaan qiraat. Apabila seseorang memulakan bacaan salah seorang imam qiraat, maka dia perlu sentiasa melazimi bacaan qiraat itu selagi penceritaan ayat masih saling berkait. Jika kaitan antaranya sudah berakhir, bolehlah dia membaca qiraat lain daripada 7 qiraat itu. Namun cara yang lebih utama ialah dia terus membaca qiraat yang mula-mula tadi dalam majlis tersebut. Ini cerita orang yang pandai qiraat lah. Orang yang pandai qiraat, dia boleh dalam satu ayat tu dia boleh baca dengan beberapa qiraat. Ada. Tetapi sepatutnya dia janganlah tukar-tukar qiraat tu suka-suka hati. Okay. Selagi sebab ayat Al-Quran ni kadang-kadang ada kisah tu dia berlanjutan kan. Jadi bagi kisah tu habis dulu. Kalau dalam mazhab Hanafi, dia haram, dia tak boleh berhenti suka-suka hati, tak boleh. Kan dia ada apa ni, ada ayat yang tak boleh berhenti. Kalau berhenti situ hukum dia haram. Adalah mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i tak ada. Selagi dia tu pengakhiran ayat, maksudnya dia, kita berhenti dekat nombor tu kan, tu okey lah. Tak ada masalah. Walaupun kisah dia tak habis lagi. Yang dia tak habis cerita lagi kisah tu, tapi tak apa. Macam tu. Membaca Al-Quran mengikut turutan mushaf. Okay. Kita baca satu tajuk ni lagi. Ulama berkata cara yang paling utama ialah membaca Al-Quran mengikut turutan mushaf. Maka apabila seseorang membaca surah Al-Fatihah kemudian disusuli dengan surah Baqarah. Kemudian surah Ali Imran dan surah-surah selepas itu mengikut turutan sama ada dibaca dalam atau luar solat. Bahkan ada kalangan ulama mazhab kami mengatakan jika seseorang membaca surah An-Nas pada rakaat pertama, dia hendaklah membaca surah Al-Baqarah selepas surah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Ada juga ulama mazhab kami berkata apabila seseorang telah membaca suatu surah, sunat baginya membaca surah berikutnya. Dalil bagi perkara ini ialah turutan surah di dalam mushaf yang disusun sedemikian sudah tentu mempunyai hikmah. Maka dia perlulah memeliharanya kecuali yang dikecualikan oleh syarak seperti solat subuh pada hari Jumaat dengan membaca surah As-Sajadah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat kedua. Kan jauh tu. Kan satu juzuk 20 lebih, satu lagi juzuk 29 kan. Jauh. Okay, so Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam masalah tu tak apa. Okay, atau solat hari raya dengan membaca surah Al-Qaf. Surah Qaf pada rakaat pertama dan surah Al-Qamar pada rakaat kedua. 2 rakaat solat sunat subuh dengan membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Dan 3 rakaat witir dengan membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama, surah Al-Kafirun pada rakaat kedua dan surah Al-Ikhlas pada serta surah Mu'awwizatain, Al-Falaq dan An-Nas pada rakaat ketiga. Tu. Sekiranya dia menyalahi turutan surah dengan membaca surah yang tidak mengiringi surah pertama atau menyalahi tertib dengan membaca suatu surah kemudian membaca surah sebelumnya. Contoh kita baca surah An-Nas kemudian baca surah Al-Falaq. Okey. Hal ini adalah harus. Boleh, hukum dia harus je. Cuma kurang afdal lah. Harus. Tapi afdal. Banyak athar yang diriwayatkan mengenai hal ini. Umar bin Al-Khattab pernah membaca surah Al-Kahfi pada rakaat pertama solat subuh dan membaca surah Yusuf. Kalau ikut baca surah Yusuf dululah sebab surah Yusuf juzuk 12, juzuk 13. Surah Al-Kahfi kan juzuk 15, juzuk 16. Kan? Macam tu. Jadi, tapi ada Sayyidina Umar buat. Namun, sekumpulan ulama' menghukumkan perbuatan menyalahi tertib surah dalam mushaf sebagai makruh. Ada ulama' kata makruh lah. Ikut kita mazhab Syafi'i kata makruh. Ibnu Abu Dawud meriwayatkan daripada Al-Hasan bahawa beliau tidak suka menyalahi tertib surah dalam mushaf. Hasan Al-Basri. Beliau meriwayatkan lagi dengan sanadnya yang sahih daripada Abdullah bin Mas'ud. Annahu qila lahu inna fulanan yaqra'ul Quran mankusan. Faqala dhalika mankusul qalb. Pernah seseorang berkata kepada beliau, ada si fulan membaca Al-Quran secara terbalik, tak ikut turutan surah. Beliau menjawab, itulah orang yang dibalikkan hatinya. Tentang perihal membaca surah secara terbalik bermula dari ayat akhir sehingga awal ayatnya adalah dilarang dengan tegas. Itu tak boleh lah. Okey, maksudnya kita bukan mula dengan qul huwallahu ahad, kita mula dengan walam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid walam yulad, Allahus samad, kan? Macam tu. Itu perbuatan macam tu hukum dia haram. Dilarang tegas kerana ia menghilangkan sebahagian bentuk mukjizatnya dan hikmah di sebalik tertib ayat Al-Quran. Ibnu Abu Dawud meriwayatkan pandangan daripada Ibrahim An-Nakhai
seorang imam tabi'in yang mulia dan Imam Malik bin Anas bahawa mereka berdua tidak menyukai cara itu. Imam Malik mencelanya dan berkata ini merupakan suatu dosa besar. Namun mengajar kanak-kanak bermula dari akhir hingga awal mushaf, ia adalah tindakan yang baik dan tidak termasuk dalam bab ini kerana kaedah ini mengandungi pelbagai bacaan yang berbeza yang dijalankan dalam tempoh yang lama di samping memudahkan mereka menghafaznya. Wallahualam. Okay, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad memang ada cara, contohnya cara Turki. Cara kaedah menghafal Turki, dia orang akan mula dari page last sekali. Dari surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Qul Huwallah. Kemudian sebelah tu pula. Kemudian sebelah. Sebab apa? Sebab bila mengulang, dia akan mengulang ke hujung. Dia tak akan mengulang dari awal. So bila mengulang ke hujung, so muka surat yang last tu akan ulang banyak kali. Okay. Kalau kita mula dari juzuk muka surat pertama, bila dah masuk muka surat kedua, muka surat pertama kita tinggal. Kita akan ulang ke depan kan, kita akan baca ke depan. Jadi dia mula dari belakang. So bila baca ke depan akan baca belakang sekali. Bila baca depan lagi, baca belakang lagi. Macam tu. Itu cara teknik yang dibuat oleh orang Turki. Kalau kita tiba-tiba terlupa ayat seterusnya, kita teruskan rukuk je Ustaz. Terus rukuk lah, kecuali Fatihah lah. Fatihah habiskan lalu. Kalau kita baca Al-Quran seorang-seorang, perlukah ada orang tolong semakkan bacaan? Kalau ada nama pun seorang-seorang, buat apa nak ada orang semak? Kan? Kalau semak tu maksudnya tadarus lah. Kan? Maksudnya tadarus. Boleh? So insyaAllah kita berhenti sini dulu perempuan. Saya minta maaf. Kita berhenti awal sikit. 2 minit awal. Sebab saya nak pergi ambil anak saya pula. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa ala alihi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Assalamualaikum semua. InsyaAllah jumpa lagi. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Opa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Opa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.